Menarik 10. Kemudahan sukan di Dun Batu Kawah sentiasa dinaik taraf supaya boleh digunakan oleh semua peringkat umur. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kawah, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata pihaknya akan terus memantau kemudahan yang diperlukan oleh penduduk di kawasannya. Tambahnya, kerajaan memang berharap semua kemudahan yang dibangunkan itu nanti boleh digunakan oleh golongan belia, pertengahan umur dan orang tua. Beliau turut memaklumkan kerajaan akan membangunkan isukan serta menyediakan infrastruktur yang sesuai kepada peminat permainan itu. Saberkas Cawangan Daro dengan kerjasama Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Normah Daro akan mengadakan tuition percuma kepada pelajar yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM pada tahun ini. Difahamkan kelas tersebut akan bermula pada 11 Januari di Pusat Khidmat Adun Daro dan 9 subjek teras akan dibimbing dalam kelas yang melibatkan 202 pelajar itu. Usaha untuk merealisasikan pusat tuition tersebut juga mendapat persetujuan serta sokongan penuh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad. Jelasnya inisiatif berkenaan penting untuk memastikan momentum dan fokus pelajar dapat ditingkatkan dalam menduduki peperiksaan SPM. Orang ramai membanjiri kawasan klinik kesihatan Lanang, Sibu seawal jam 9 pagi pada Ahad. Menurut Pegawai Kesihatan Bahagian Sibu, Dr. Teh Johun, rata-rata yang datang bertujuan menjalani ujian saringan COVID-19 secara sukarela. Katanya lagi, Kementerian Kesihatan Malaysia telah berusaha untuk mengawal keadaan mengikut prosedur operasi standard SOP, tetapi orang awam yang datang tidak menurut arahan kaki tangan kesihatan. Susulan itu, pihaknya terpaksa menutup kaunter dan pintu pada pukul 12.30 hari tetapi tetap melakukan ujian saringan kepada mereka yang telah datang. Seringkali kita dengar transformasi bas mini akan menjadi bilik atau rumah bergerak. Namun berbeza pada kali ini apabila sebuah bas mini yang berada berdekatan Jambatan Terengganu diubah suai menjadi surau untuk para peniaga dan pengunjung. Kemudahan surau bergerak tersebut sedikit sebanyak dapat memudahkan individu yang mahu menunaikan solat. Bas mini tersebut terletak di kawasan Food Truck Drawbridge dan telah mendapat perhatian ramai. Surau bergerak itu semakin dikenali selain menjadi daya tarikan para pelancong yang datang ke negeri itu. Pihak berkuasa sebuah bandar di Korea Selatan menawarkan 100 juta won bersamaan RM369,000 kepada pasangan yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 anak. Pihak pentadbir bandar Changwon di Gyeongsang Selatan mengambil pendekatan itu untuk mengatasi masalah kekurangan penduduk yang semakin serius. Di bawah skim itu, pinjaman 100 juta won ditawarkan kepada setiap pasangan suami isteri yang menetap di bandar. Bagi pasangan yang mempunyai seorang anak, kadar faedah pinjaman akan dikecualikan dan sekiranya memiliki 2 anak, 30% daripada jumlah pinjaman asal akan dilupuskan. Manakala bagi keluarga yang mempunyai 3 anak, pinjaman itu akan diubah menjadi geran percuma buat pasangan tersebut, bermakna ia tidak perlu dibayar balik. Seorang bayi berusia 3 bulan dibenarkan keluar dari hospital selepas disahkan sembuh dari jangkitan COVID-19. Bayi itu dilahirkan sempurna pada Oktober tetapi ketika pulang ke rumah bersama-sama ibunya, dia dijangkiti abangnya yang asymptomatic dan terpaksa kembali ke hospital ketika berusia 9 hari. Dia segera ditempatkan di unit rawatan intensif pediatrik setelah awalnya menunjukkan masalah pernafasan dan kemudian masalah makan yang memerlukan proses pemulihan yang kompleks. Sebahagian besar Pakistan termasuk semua bandar utamanya terpaksa bergelap akibat bekalan elektrik terputus pada awal pagi Ahad. Difahamkan sistem pembekalan elektrik di negara berpopulasi lebih 210 juta orang itu adalah kompleks dan sensitif, di mana masalah yang berlaku dalam salah satu bahagian grid boleh mengakibatkan gangguan di seluruh negara.
Menteri Tenaganya Omar Ayub Khan memberitahu insiden elektrik terputus kali ini berpunca daripada kerosakan yang berlaku di selatan Pakistan pada jam 11.41 malam pada Sabtu, waktu tempatan. Penyokong Donald Trump mengatakan dia menerima ugutan bunuh setelah dituduh terlibat dengan kumpulan Antifa. Menurutnya, ancaman tersebut dihantar kepadanya pada setiap 5 minit. Ugutan itu berpunca dari video yang dirakamnya pada hari penyokong Trump menyerbu bangunan Capitol semasa sesi Kongres. Menurutnya, ada yang tidak faham komennya itu dan menganggap dia terlibat dalam kumpulan Antifa tersebut. Datuk Bandar Ekologis Amsterdam, Femke Halsema, melarang pelancong asing mengunjungi kedai kopi yang diketahui menjual cannabis di negara itu. Sebilangan besar pelancong asing mengunjungi Amsterdam pada setiap tahun hanya untuk mengambil dadah dan pelancong ganja seperti itu menyusahkan pihaknya. Ganja tidak sah di Belanda tetapi memiliki kurang 5 gram tidak diklasifikasikan sebagai jenayah pada 1976 di bawah dasar toleransi. Kehilangan orang tersayang seperti pasangan atau ahli keluarga sangat perit untuk diterima sesiapa pun, apatah lagi jika kehilangan itu berlaku dalam sekelip mata. Begitulah yang dirasai oleh lelaki yang dikenali Yaman Zai berasal dari Nias, Sumatera Barat. Isteri bersama 3 anaknya termasuk seorang bayi yang berada dalam pesawat itu dijadualkan tiba dari Jakarta ke Pontianak untuk bercuti. Namun takdir Tuhan menentukan sebaliknya apabila percutian yang dirancang menjadi tragedi buat lelaki itu setelah pesawat yang membawa isteri dan anak-anaknya dilaporkan terhempas. Menarik 10.